Surah Taha ini dibangunkan di atas 135 ayat, diturunkan sesudah diturunkan surah Maryam, dan dia termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Penamaan ini bukanlah merujuk kepada tempat, tapi merujuk kepada waktu sebenarnya, seperti yang pernah kita bincangkan dahulu. Dan perkara inilah masyhur dibincangkan para ulama dalam ulumul Quran. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, surah ini dinamakan dengan surah Taha, mengambil sebenarnya perkataan yang pertama, perkataan dalam ayat yang pertama surah ini. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surah-surah yang lain memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, iaitu huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah SWT kepada orang yang membacanya, bahawa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh pembaca. Maka demikian pula dengan ayat yang sedang kita baca, surah yang akan kita baca namanya surah Taha ini. Allah menerangkan, kita akan lihat nanti, bahawa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu daripada Allah SWT, pencipta sekalian alam. Kemudian Allah akan menerangkan kisah beberapa orang Nabi, akibat-akibat yang telah dialami oleh mereka kerana kedegilan, keingkaran mereka terhadap perintah rasul-rasul tersebut. Sama ada hukuman tersebut berlaku di dunia ataupun disimpan oleh Allah SWT untuk ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak. Selain itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, surah ini juga mengandungi asas-asas perbincangan yang lain, contohnya keimanan pada Allah SWT, iaitu Al-Quran yang menjadi peringatan bagi setiap manusia, terutama bagi orang yang bertakwa. Dan Nabi Musa AS telah menerima wahyu daripada Allah SWT tanpa perantaraan Jibril. Allah menguasai arash, Allah mengetahui satu yang samar, satu yang tersembunyi, dan keadaan mereka yang berdosa dihimpunkan di akhirat kelak. Dan kemudian syafaat tidak akan memberi manfaat kepada manusia kecuali sesiapa yang diizinkan oleh Allah SWT. Para pendengar rahmati Allah sekalian, selain itu hukum hakam yang terdapat dalam surah Taha, penekanan tentang tuntutan mengerjakan salat dan keutamaan waktu-waktunya, kewajipan menyuruh keluarga agar melakukan salat. Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, lagi kisah yang dikemukakan dalam surah Taha ini, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, dan kisah mereka memimpin Bani Israel. Selain itu kita akan lihat pengulangan kisah Nabi Adam dan juga Iblis laknatullahi alaih. Selain itu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam surah ini kita akan lihat perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya baginda meminta ditambahkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, walaupun baginda sudah dilantik menjadi Rasul. Kita juga akan melihat Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum diutuskan Rasul kepada mereka. Dan ingatan kepada kita semua, jangan dipengaruhi oleh kesenangan kehidupan dunia. Maka demikianlah tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, sedikit sebanyak perkara yang akan kita lihat, konten yang terkandung dalam surah Taha. Surah Taha yang menduduki surah yang ke-20 dalam susunan mushaf ini, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, mengandungi banyak perkara untuk kita fikirkan. Dan surah ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Ad-Darqutni telah menyebabkan dengan izin Allah SWT semuanya berlaku. Hidayah itu daripada Allah SWT. Surah inilah yang menjadi sebab kemasukan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Kalau kita lihat tuan-tuan rahmati ni kasih sekalian, riwayat Darqutni dalam sunannya, Anas bin Malik merupakan perawi dalam jalur hadis tersebut. Beliau menceritakan keislaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, keluar daripada rumah sambil menyandang pedangnya. Di tengah jalan ada orang berjumpa dengan beliau, berkata, "Kamu nak bunuh Muhammad ke? Suami adikmu dan adik perempuanmu sendiri telah keluar daripada agama nenek moyangmu." Mendengar kata-kata itu, terkejutlah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu belum Islam. Dia terus datang ke rumah adik iparnya itu. Tuan-tuan dan hati yang dikasihi sekalian, dalam rumah tersebut dia mendapati ada seorang lagi yang kemudiannya menjadi seorang di kalangan sahabat Nabi yang berhijrah, muhajirin. Satu gelaran yang cukup istimewa, iaitu Khabbab. Mereka sedang bersama-sama membaca surah Taha. Lalu berkatalah Umar, "Berikan kepadaku kitab yang kamu sedang baca itu, aku hendak membacanya." Sayyidina Umar ni seorang yang pandai, seorang yang bijak, terlatih, berpendidikan, dia mampu membaca. "Berikan kepadaku kitab tersebut."
tuan-tuan perempuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, berkatalah adik Sayyidina Umar bin Fatimah ini, Fatimah binti Khattab, tak boleh engkau seorang pengotor, engkau orang yang kotor, najis. Kitab ini hanya boleh disentuh oleh orang yang suci saja. Tuan-tuan yang Allah sekalian, kemudian Sayyidina Umar pun pergi ambil wuduk dan mulalah membaca Al-Quran ini yang bermula dengan surah Taha. Inilah riwayat dikemukakan oleh Darqutni. Cuma adalah riwayat daripada para sejarawan seperti Ibn Ishaq yang menulis untuk lebih panjang lagi. Beliau menjelaskan, meriwayatkan Sayyidina Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus dan mencari Rasulullah nak membunuhnya. Tengah jalan dia bertemu dengan Naim bin Abdillah. Lalu Naim bertanya, "Ke mana engkau nak pergi wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya nak mencari Muhammad, seorang yang telah belot daripada agama nenek moyangnya. Dialah yang telah memecah belahkan Quraisy. Dialah yang telah memaki hamun dan mencaci, memaki berhala-berhala kita, menghina agama kita, memaki Tuhan-Tuhan kita. Saya akan mencarinya untuk dibunuh." Naim menjawab, "Sebenarnya dirimu telah tipu oleh dirimu sendiri wahai Umar. Apakah engkau mengira bahawa keturunan Abdul Manaf akan membiarkan kau berjalan di atas muka bumi selepas engkau bunuh Muhammad? Apakah engkau tidak tahu bahawa keluargamu sendiri telah pun mengikut mereka?" Umar berkata, "Keluarga aku yang mana?" Ini riwayat Ibn Ishaq, tuan-tuan. Periwayatan daripada ulama hadis dengan ulama sirah ada perbezaan, tuan-tuan kena faham perkara ni. Tuan-tuan bacalah sebuah buku yang amat saya cadangkan. Buku bertajuk, buku yang baik tuan-tuan, Takwil Hadis. Buku Takwil Hadis ini karangan Ustaz Omar Muhammad Nur, hafizahullah, memberitahu kita perkara-perkara yang ada dalam hadis, kefahaman terhadap perkara tersebut, berlaku konflik kefahaman kadang-kadang antara amalannya dengan dinyatakan Nabi SAW. Mengapa begitu? Buku ni buku yang baik, tuan-tuan. Ini merupakan kajian di peringkat degree ijazah pertama oleh Ustaz Omar Muhammad Nur. Kefahaman kepada masalah hadis ini, semua orang faham hadis, tapi belum tentu mengamalkan seperti yang dituntut dalam hadis tersebut. Tuan-tuan kena faham perkara ini. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam periwayatan ahli sejarah Ibn Ishaq ini, dia menjadi terkejut bila dia beritahu adiknya sendiri iaitu Fatimah dan adik iparnya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam, mengikut Muhammad. "Pergilah uruskan yang berdua dulu wahai Umar, jangan sibuk nak menguruskan keturunan Abdi Manaf iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar perkataan itu, kembali Sayyidina Umar ke rumah suami adiknya dan adiknya sendiri. Sampai di sana didapati ada orang lain, itu Khabbab bin Al-Arat. Di tangannya ada sehelai kertas bercatat padanya surah Taha, sedang dibacakannya oleh suami isteri tersebut. Setelah selesai mereka mendengar, Umar melihat Khabbab pergi bersembunyi di sebuah bilik dalam rumah tersebut. Diambilnya kertas catatan itu oleh Fatimah dan disempitkannya di bawah pahanya. Takut pada Sayyidina Umar, tuan-tuan. Padahal tadi ketika Umar masuk, dia dengari suara Khabbab sedang membacakan ayat itu kepada mereka. Mereka semua takut pada Umar, tuan-tuan. Kehebatannya daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketegasannya, kebengisannya. Sayyidina Umar pun segera masuk, tanya, "Apa yang kau baca tadi tu?" Polisi itu menjawab, "Tak ada apa-apa." Umar berkata, "Mesti ada sesuatu. Demi Allah, aku telah mendapat berita bahawa kamu kedua-dua telah mengikuti Muhammad dalam agamanya." Dan terus dipukulnya suami adiknya bernama Sa'id bin Zaid itu. Melihat suami dipukul sampai rebah, Fatimah bin Khattab binti Khattab terus berdiri menahan tangan Umar daripada meneruskan pukulan. Adiknya itu pun menjadi mangsa sekaligus dilempangnya sampai tersukur jatuh. Melihat sikapnya seperti itu, kedua-duanya berkata, "Memang kami telah masuk Islam, kami telah beriman pada Allah Rasulnya. Kau boleh buat apa saja yang kamu mahu terhadap kami, wahai Umar." Melihat darah mengalir pada wajah saudara perempuannya, timbullah kesal pada Sayyidina Umar atas perbuatannya itu. Jadi pegangnya muka adik itu, lalu dia pun berkata kepada adik perempuannya itu, "Berilah kepada aku apa yang kau baca tadi itu. Saya ingin mengetahui apa yang dibaca dan diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Umar seorang yang pandai baca seperti yang kita nyatakan, tuan-tuan. Sebelum Islam lagi dia terpelajar. Setelah itu adiknya menjawab, "Kami takut engkau akan melakukan satu kejahatan kepada kertas ini." Sayyidina Umar menjawab, "Jangan kau takut." Lalu dia pun bersumpah demi dewa-dewa berhala yang diyakini pada waktu itu dia akan kembalikan kertas itu suruh bacanya. Masa itu belum ada Quran yang sempurna, tuan-tuan, pada zaman Makki. Dengar jawapan daripada Sayyidina Umar ni, timbullah harapan dalam hati wanita ini, adiknya sendiri Fatimah. Mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk dia masuk Islam. Tuan-tuan, ambillah peluang untuk menghadiahkan kepada orang-orang bukan Islam. Sebagai contohnya,
Quran yang telah pun diterjemahkan. Quran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin ada, dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa English ada. Tak perlu ada tulisan Arabnya, memadai tulisan terjemahannya pun dah cukup. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar pun bila dia baca, bila dia nak baca, adiknya mengatakan, tapi bagaimana kami boleh bagi kepadamu wahai Umar, kamu masih najis, kamu musyrik. Catatan ni tak boleh disentuh kecuali oleh orang yang bersih. Mendengar ucapan adiknya itu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, segeralah Sayyidina Umar pergi mandi. Selepas dia mandi, barulah catatan itu diserahkan oleh adiknya. Lembaran tersebut dia membaca bermula dengan surah yang akan kita teroka ni, tuan-tuan, Taha. Selepas dibaca beberapa ayat, tampillah, terloncatlah ucapan dari mulutnya tanpa disedari. Alangkah baiknya perkataan ini, alangkah mulianya. Tuan-tuan, Khabab yang telah bersembunyi di salah satu sudut rumah tersebut mendengar ucapan demikian. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya lalu berkata, wahai Umar, demi Allah, besarlah harapanku bahawa Allah telah menjadikan kau istimewa dengan kemasukanmu ke dalam Islam. Sungguh, kemarin saya sendiri mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dengan salah seorang daripada Umar, sama ada Abil Hakam, iaitu Abu Jahal, ataupun Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, nampaknya Allah telah milihmu wahai Umar. Tuan-tuan, berkatalah Umar menyambut perkataan Khabab itu, tunjukkanlah kepadaku wahai Khabab, di manakah Muhammad, supaya saya dapat mendatanginya dan menyatakan saya nak masuk Islam. Tuan-tuan yang boleh kapal sekalian, sampailah Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi, lalu mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang panjang disebut oleh Ibn Ishaq. Yang pentingnya kita perhatikan dalam cerita ni bagaimana besar pengaruh ayat yang telah turun dalam bahasa yang difahami, sehingga dapat membuka pintu hati. Jadi riwayat Sayyidina Umar Khattab menurut Islam ini kerana membaca surah Taha, sampailah dia berkata, alangkah bagusnya perkataan ni, alangkah mulianya. Nanti kita akan lihat, tuan-tuan yang berhati dan dikasihi sekalian, kehebatan yang disebut, digubah dan gubah bahasanya yang cukup hebat dalam ayat-ayat surah Taha yang telah membuka hati manusia yang cukup hebat ini, sehingga Nabi telah menyatakan dalam sabda baginda SAW, kalau ada seorang Nabi selepasku, maka Umarlah orangnya. Dan Nabi sangat gembira dengan keislaman Umar, dan keislaman yang menjadi ancaman bagi kaum yang keras kepala sebelum itu, termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal ni Nabi mengharapkan keislamannya, sama ada dia atau Umar Khattab radhiyallahu an. Nampaknya orang kuat yang dimaksudkan Nabi SAW itu, hidayah Allah sampai kepada beliau untuk beliau masuk Islam. Tuan-tuan, lihat, Quran telah peranan membentuk mereka. Bagaimana Quran nak peranan terhadap kita kalau kita tidak mengamal dan tidak membacanya? Dan itu dalam satu hadis yang diriwayatkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa Nabi SAW telah pun bersabda, kalau seseorang itu diberikan Al-Quran Al-Karim, tiba-tiba dia melihat ada seorang, thumma ra'a anna akhadan kad utiya ma huwa afdal minhu faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Man qara'a Qur'anan, siapa yang baca Quran kemudian didapati thumma ra'a anna akhadan kad utiya khairan minhu, kad utiya ma huwa afdal minhu faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Kalau seorang mempunyai pengetahuan tentang Quran, hadis, seorang yang alim dalam agama, tiba-tiba dia melihat seorang diberikan dunia, dinilai dunia itu lebih hebat daripada apa yang ada di sisinya, sebenarnya dia telah pun memperkecilkan satu yang besar di sisi Allah SWT. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita akan teroka surah Taha ini. Pentingnya untuk mengubat masalah yang berlaku dalam masyarakat dan di kita terutamanya, agar kita menjadi seorang ibu yang baik, bapa yang baik, pemimpin yang baik. Quranlah ubatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang pertama dan seterusnya dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.